Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Anwar bin Nur Mazali, merupakan motivator dan pengarah usaha Permata Hikmah Education Group yang merupakan syarikat konsultan berdaftar di Malaysia. Alhamdulillah, sebelum ni saya dah berkongsi dengan anda berkaitan dengan IPTA dan IPTS ataupun institusi pendidikan tinggi awam dan institusi pendidikan tinggi swasta. Kita dah faham secara umumnya berkaitan dengan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta ini. Kita dah tahu bahawa awam ini sebenarnya pihak kerajaan mempunyai peranan yang penting memberikan peruntukan-peruntukan yang diperlukan kepada institusi tersebut berbandingan institusi pendidikan swasta yang bergerak sendiri ataupun perlu mendapatkan peruntukan daripada kerajaan negeri. Kita dah faham maksud awam dan swasta dalam IPT ini. Baik, hari ini kita nak teruskan untuk part yang kedua berkaitan dengan pemilihan institusi pendidikan tinggi swasta dan awam, apakah kelebihan-kelebihan dan apakah kekurangan-kekurangannya. Baik, sebelum saya teruskan, saya nak pihak penonton ataupun yang melihat konten saya pada hari ini jangan terus kata, wah saya pro kepada IPTA, saya pro kepada IPTS. No, saya memberikan fakta-fakta berkaitan IPTA dan IPTS ini berdasarkan pengalaman saya dan kedua-duanya mempunyai kekuatan yang tersendiri. Jadi jangan lihat saya pro mana-mana. Tidak, saya cuma berkongsi melihat kepada perkara-perkara yang telah pun menjadikan satu pengalaman kepada diri saya dalam menguruskan pelajar-pelajar yang ingin masuk ke universiti sebagai penceramah, dan saya juga mengkaji perkara ini. Baik, pertama sekali kita lihat kepada soal pemilihan kos. Baik, pemilihan kos ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting bagi seseorang yang ingin menyambung pengajian, kerana mereka melihat pemilihan kos ini adalah merupakan penanda aras masa depan mereka. Misalnya lah, dia nak jadi seorang doktor, sudah pasti kos tu ada berkaitan dengan pemilihan untuk menjadi seorang doktor. Jadi kalau di IPTA ni sebenarnya untuk mendapatkan, kejap gatal biasalah, pemilihan ini sekiranya dia ingin memasuki IPTA, biasanya dia perlu mendapat keputusan yang sangat cemerlang untuk kos perubatan. Jadi sudah pasti dia perlu bersaing dengan ramai orang dan kadang-kadang terkandas ataupun tidak berjaya ataupun perlulah mengubah pemilihan kos kerana tidak layak untuk masuk dalam bidang yang diminati, terutamanya dalam bidang yang sukar seperti perubatan dan sebagainya. Jadi kalau di IPTA memang peluang untuk mendapatkan pemilihan kos yang kita minati itu agak sukar, khususnya bidang-bidang yang sangat penting dan bidang-bidang yang sangat popular, khususnya perubatan dan lain-lain. Jadi di IPTS pula pemilihan kos lebih mudah. Kita boleh direct kepada IPTS tersebut. Kalau IPTA tadi, kita perlu melalui sistem online UPU yang mana akan ditapis, dan pemilihan UPU itu melibatkan sangat ramai pelajar. Bukan seorang, bukan 100, bukan 200, tetapi melibatkan beratus ribu mungkin. Jadi agak sistem itu akan pilih dan tapis yang benar-benar terbaik sahaja. Jadi kalau di IPTS, kita boleh direct minta kepada IPTS tersebut. Maksudnya dekat situ IPTS, kelebihan dia kita boleh dapat kos yang kita dapat, dan kita selalu
Kan ramai pelajar yang tidak dapat menyambung pengajian dalam bidang yang dia minati hanya kerana ataupun disebabkan oleh pemilihan UPU yang mungkin terlalu banyak persaingan menyebabkan dia tidak dapat untuk memilih pemilihan kos tersebut. Baik, pemilihan kos selesai. Baik, yang kedua berkaitan dengan yuran. Ini perkara yang begitu hangat diperkatakan. Yuran ini sudah pasti kalau kita melihat kepada IPTA, dia memberikan kelebihan kepada pelajar yang masuk ke IPTA ini. Yurannya telah pun disubsidikan oleh kerajaan, sekiranya warga negara Malaysia lah. Jadi yurannya begitu rendah berbanding dengan IPTS. Tetapi ingin saya tekankan, sekiranya IPTS itu milik kerajaan negeri, sebenarnya yuran dia dengan IPTA tidak ada begitu jurang yang besar. Jadi yuran kalau betul-betul IPTS, yang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang betul-betul IPTS, ia memang agak mahal. Tapi kalau IPTA, yuran dia sebenarnya lingkungan 1,000-1,500 mengikut kos lah. Ada juga yang agak mahal, tapi mungkin 1-2 bidang yang memerlukan ataupun bidang-bidang penting, khususnya dalam perubatan, aeronautik dan sebagainya. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan IPTS punya yuran, memang agak mahal. Kerana apa? Kerana IPTS ini sebenarnya yuranlah merupakan penggerak utama universiti swasta tersebut, berbanding dengan IPTA yang peruntukan yang telah pun diberikan oleh kerajaan, bahkan gaji itu pun diselaraskan. Jadi tidak jadi isu bahawa IPTA tidak mampu memberikan yuran yang murah kepada pelajar yang masuk, khususnya warga negara, berbanding IPTS. Kerana IPTS ini dia menggunakan yuran itu sebagai untuk rolling bayar gaji pensyarah dan sebagainya. Jadi sebab itu yurannya agak tinggi. Namun ada kebaikan di sisi lain yang kita akan bincang untuk next point. Baik, ketiga berkaitan dengan pensyarah. Pensyarah juga merupakan indikator yang merupakan satu perkara yang akan membezakan antara IPTA dan IPTS, tetapi tidak banyak. Kebanyakan pensyarah-pensyarah di IPTA berkelulusan PhD, kerana pihak universiti IPTA kebanyaknya telah mewajibkan pensyarah-pensyarah yang mengajar secara tetap untuk mengambil proses pengajian peringkat tertinggi sekali, iaitu PhD, kepada pengajar-pengajar di universiti. Ada segelintir sahaja mungkin pensyarah-pensyarah yang senior yang tidak menyambung pengajian di peringkat PhD, mungkin masih lagi kekal di peringkat master, tetapi begitu minimum. Yang lain semuanya dah berpangkat ataupun bergelaran doktor. Jadi dia berbeza sedikit dengan IPTS. Pensyarah-pensyarah IPTS, kalau kita melihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, pensyarah-pensyarah di IPTS ini agak ketinggalan dari segi nombor pensyarah-pensyarah yang mempunyai PhD berbanding dengan IPTA. Bukan tak ada, ada. Tapi pensyarah di IPTA lebih kehadapan dalam perkara ini. Bukan tak ada. Ada beberapa universiti yang mungkin sama dengan IPTA, tetapi secara keseluruhannya lah. Saya tak nak jelaskan secara detail universiti mana, tetapi itulah gambaran yang boleh kita lihat. Dan statistik itu sebenarnya ada, kita boleh cari dekat portal yang sah lah. Itu berkaitan dengan pensyarah. Tetapi mana-mana pensyarah IPTA dan IPTS sebenarnya sangat berkualiti, kerana mereka sebenarnya paling-paling pun mereka diterima
menggunakan master, bukan ambil diploma lepas tu ajar diploma. Tidak, dan tidak. Baik, part pensyarah selesai. Kita seterusnya melihat kepada facilities. Baik, facilities ini perkara yang sebenarnya ramai yang memperkatakan berkaitan dengan facilities. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat ataupun adik-adik yang ingin menyambung pengajian, facilities ni bergantung kepada universiti tersebut, dan kadang-kadang ada IPTS mempunyai facilities yang lebih baik daripada IPTA kerana mungkin dari segi kekuatan kewangan mereka daripada yuran pelajar dan sebagainya, dan sebabkan pelajar bayar, maka facilities yang diberikan lebih sempurna dan lebih canggih dan lebih memuaskan hati pelajar. Ini ada universiti-universiti yang saya tak boleh mention, tapi banyak universiti swasta yang kehadapan berkaitan dengan facilities. Tapi tidak kurang juganya IPTA banyak juga facility yang canggih diketengahkan. Jadi facilities ini melibatkanlah macam-macam facilities yang ada dekat universiti. Ada yang melibatkan kolam renang, padang dan sebagainya lah, perpustakaan, yang merupakan perkara yang mungkin dilihat sebagai satu keperluan kepada pelajar universiti yang ingin mereka masuk. Dan seterusnya kita melihat kepada kualiti sijil. Kualiti sijil ini saya ingin tekankan. Kualiti sijil ni baik IPTA ataupun IPTS sebenarnya sama saja. IPTA ataupun IPTS sama saja, kerana kualiti sijil itu bukan disahkan oleh universiti tersebut, tetapi disahkan dan dinilai oleh MQA, merupakan badan akreditasi yang menilai sijil tersebut mencapai tahap yang sepatutnya ataupun tidak. Jadi kualiti sijil tu sekiranya ada dalam portal MQA, contohnya seorang pelajar tu nak sambung belajar dekat sebuah IPT, itu tak kira lah IPTA ataupun swasta, awam ataupun swasta, pergi dekat nama web MQA dan type nama universiti dan kos yang ingin diambil, dan lihat sama ada kos tersebut telah pun diakreditasi secara penuh ataupun tidak mendapat kelulusan langsung dalam pengajian yang ingin diperolehi. Jadi sekiranya dah diakreditasi penuh, maka memanglah sijil tersebut kualitinya sama saja dengan kira IPTA ataupun IPTS. Kemudian kita nak bincang berkaitan dengan peraturan. Ini perkara yang mungkin pelajar-pelajar yang suka keluar, pergi berjalan sana, berjalan sini kan, yang tak duduk diam dekat dalam kampus, itu perkara yang sangat dititik beratkan. Kebiasaannya kalau IPTA ni, peraturan yang diorang kenakan, yang mereka kenakan itu agak sedikit ketat berbanding IPTS. Bukan saya kata IPTS tu tidak ada peraturan, tidak, tetapi kebiasaannya IPTA ini agak ketat. Misalnya penggunaan kad matrik perlu dipamerkan, ataupun ada setengah IPT lah yang suruh kad matrik dipamerkan kalau tidak kena saman, ataupun dari segi kalau duduk dalam kampus, waktu pulangnya kalau dah pergi jalan-jalan tu, dah keluar daripada kampus, perlu balik selewat-lewatnya mungkin pukul 11 malam, ada waktu-waktu yang tertentu. Tapi kalau IPTS kebiasaannya masa yang diperuntukkan tu mungkin agak lebih sedikit, dia ada sedikit kebebasan, mungkin disebabkan dia swasta, macam tu. Tapi ada juga IPTS yang ketat. Tapi kebanyakanlah bila saya melihat kepada IPTS ini, peraturan-peraturannya tidaklah seketat seperti mana IPTA. Dan dalam IPTA tersebut pun ada IPTA yang ketat dari segi peraturan, ada juga yang agak longgar. Dari segi peraturan, dari segi pemakaian, dari segi pergerakan keluar dalam kampus dan sebagainya. Baik, kita melihat kepada seterusnya, kita melihat kepada komunikasi. Ini mungkin menjadi masalah sekiranya kalau kita pelajar yang dah biasa bertutur dalam bahasa Melayu, sebahagian besar dah bertutur bahasa Melayu, kemudian pergi IPTS yang
ramai kita memilih IPTS yang majoritinya bukan orang Melayu. Sebab ada setengah IPTS kebanyakan majoritinya adalah bukan daripada kalangan orang Melayu. Jadi pertuturannya, bahasanya sedikit berbeza. Itu yang perlu dititik beratkan. Dan juga ada IPTS yang menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama. Dia ada baik dan ada pro and cons-nya lah. Kalau baiknya, orang yang mungkin lemah bahasa Inggeris, apabila dia masuk IPTS yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan utama dekat universiti tersebut, maka dapat meningkatkan dia punya cara berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan lebih baik. Tapi kalau dari segi buruknya, mungkin nak menyesuaikan diri itu agak mengambil masa lah. Dia ada baik dan buruknya lah. Tapi kebiasaannya IPTA ni bahasa pertuturan dia bahasa Melayu. Cuma ada sesetengah kos dia memang menggunakan pertuturan dalam bahasa Inggeris. Itu kita kena tahu dan kita kena faham. Tapi pertuturan dalam kampus itu kebiasaannya bahasa Melayu. Tapi IPTS, kebanyakan IPTS dia meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertuturan utama. Bukan semua, tetapi ada kebanyakan IPTS seperti itu. Dan yang terakhir yang saya nak kongsi dengan anda adalah kebolehpasaran. Sebenarnya kebolehpasaran ni perkara yang tidak perlu diperdebatkan, tetapi disebabkan ia merupakan salah satu perkara yang selalu diperkatakan, saya masukkan juga kebolehpasaran graduan IPTS ini sebenarnya. Dan IPTS dan IPTA ini bukan terletak kepada universiti itu semata-mata, tetapi dari segi penampilan pelajar tersebut dalam selepas pasca mereka tamat belajar di universiti tersebut, sama ada awam ataupun swasta. Jadi kebolehpasaran itu bergantung kepada diri sendiri. Cuma dari segi persepsi setengah company ataupun setengah bajikan, dia melihat dia meng-highlightkan beberapa buah universiti, khususnya universiti awam. Universiti ni bagus sebab terkenal, jadi dia akan ambil pelajar tersebut untuk bekerja dengan dia. Kalau yang ni swasta, okey, mungkin ini pelajar swasta ni dulu dia masuk pun result dia biasa-biasa je. Jadi itulah perkara yang mungkin ada setengah majikan membuat persepsi seperti itu. Selebihnya saya rasa sebenarnya majikan pun sudah matang. Tak semestinya orang yang masuk swasta dia tidak kurang pandai ataupun sebagainya, dan tak semestinya masuk IPTA dia pelajar yang sangat baik dan sebagainya. Cuma ia melihat kepada apa yang kita nak masuk, apa yang kita nak pergi, dan apa yang kita nak capai. Jadi itu sajalah sebenarnya saya nak berkongsi dengan anda. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa dan lain ketika. Bye. Assalamualaikum.